Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashiki binti Muhammad Abdul Latif. Kami daripada kumpulan D, FKP 2. Kami telah memilih tajuk Tekanan Hidup dalam Kalangan Usahawan Muda UMK. Menjadi usahawan muda UMK bukan perkara mudah. Mereka perlu bersedia menghadapi cabaran. Ada di antara mereka yang mengalami tekanan hidup dalam kalangan usahawan muda. Apakah punca berlakunya isu yang dikaji? Pendapatan yang tidak menentu merupakan salah satu punca tekanan hidup dalam kalangan usahawan muda UMK kerana muflis, kegagalan menceburi perniagaan serta menceburi perniagaan tetapi pulangan pendapatan jauh dari mencukupi. Sekiranya pendapatan tidak menentu, mereka tidak mampu untuk membayar kos perniagaan seperti bayar mentah, tapak sewa kedai dan pinjaman perniagaan. Pandemik COVID-19 memberi impak yang besar kepada semua usahawan muda dengan kekurangan pelanggan kerana ketiadaan pelajar di kampus untuk membeli jualan mereka dan produk yang dihasilkan. Punca yang kedua adalah masalah pengurusan masa. Mahasiswa yang menceburi perniagaan semasa dalam pengajian, mereka perlu pandai menguruskan masa dengan betul tanpa mengabaikan keluarga atau aktiviti-aktiviti universiti supaya kehidupan mereka seimbang di antara kerjaya, akademik serta sosial. Sebagai mahasiswa universiti, mereka perlu mengulang kaji pelajaran ketika peperiksaan serta menghantar tugasan sebelum tarikh yang ditetapkan. Pada masa yang sama, mereka perlu mementingkan pendapatan dalam perniagaan. Jika lambat, akan mengalami kerugian. Jika usahawan muda UMK tidak dapat menguruskan kedua-dua masanya sekaligus, tentu ia akan menjadi satu tekanan hidup kepada mereka dengan menganggap ia sebagai satu perkara yang beban dan perniagaan yang tidak mempunyai hala tuju. Punca yang ketiga, usahawan muda UMK kurang motivasi dan latihan dalam meningkatkan perniagaan. Usahawan muda tidak melihat keperluan untuk meningkatkan ilmu perniagaan kerana hanya beranggapan perniagaan adalah berapa banyak wang mereka yang boleh dihasilkan dalam jualan mereka. Apabila seorang usahawan kurang bermotivasi, mereka akan cepat merasa tekanan untuk meneruskan perniagaan. Universiti Malaysia Kelantan membuka peluang luas kepada pelajar menyediakan khidmat nasihat, latihan dalam perniagaan, premis dan kios. Pelbagai bantuan telah diberi untuk membantu pelajar menceburi bidang perniagaan, tetapi usahawan muda UMK tidak mengambil peluang ini untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi, pemasaran, inovatif dan kreatif dalam perniagaan. Pertama, nama saya Siti Maslina Bakti Jali. Tugasan saya atau bahagian saya ialah apakah penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi masalah yang dikaji. Okey, yang pertama ialah usahawan muda boleh menyelesaikan masalah pendapatan mereka dengan menceburi perniagaan secara atas talian. Hal ini dikatakan demikian kerana perniagaan secara atas talian ini tidak akan menjejaskan mana-mana pihak kerana ianya tidak perlu keluar untuk membeli ataupun memilih barangan tersebut. Dalam hal ini, melakukan perniagaan dalam pelbagai aspek juga boleh dijadikan penyelesaian kerana ianya merangkumi aspek pasif dan pendapatan tetap yang boleh menampung pendapatan sedikit sebanyak yang tergendala. Dengan ini membuat perniagaan ini sebagai sokongan juga boleh membantu masalah pendapatan yang tidak menentu kerana kita semua tidak dapat menjangkakan apa akan terjadi di kemudian hari. Okey, yang kedua ialah usahawan muda UMK perlu membuat jadual dan tetapkan target mereka kepada sesuatu perkara. Dengan demikian masa yang dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya serta perkara tersebut dapat berjalan seperti yang ditetapkan tanpa ada kekangan masa. Apabila mempunyai target, ini
menyelesaikan segala perkara, segala urusan tanpa sebarang masalah. Dalam hal ini, dengan adanya target dan jadual ini tidak akan mengganggu masa peribadi usahawan muda tersebut kerana untuk merehatkan diri, merehatkan minda dan sebagainya. Yang terakhir, mengadakan seminar kerjaya untuk terus maju. Dapat juga merupakan penyelesaian terhadap masalah usahawan muda itu tersebut. Okey. Seterusnya, hal ini dikatakan demikian kerana usahawan juga mempunyai proses turun naik yang tidak dapat kita jangkakan dalam dunia perniagaan ini, yang juga mempunyai seminar untuk meningkatkan ilmu dalam diri masing-masing dan dalam kehidupan masing-masing termasuk usahawan tersebut. Okey, itu saja bahagian saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Saifah Aisyaful binti Muhammad Saiful, bernama matriks S19E0686, dan saya akan memberitahu bagaimana kami mendapatkan ilmu untuk menghasilkan cadangan penyelesaian mengenai tekanan jiwa dalam usahawan UMK. Yang pertama adalah berdasarkan pengetahuan dan pandangan matlamat, pandangan maklumat, di mana ini adalah berkaitan dengan pengalaman ataupun melihat kepada sekeliling, di mana kebanyakan ilmu yang kita perolehi adalah berdasarkan daripada sekeliling dan pengalaman yang mengajar kita. Sebagai tambahan lagi, usahawan UMK ni walaupun berada dalam kategori usahawan perniagaan yang berbeza, ada yang jual barangan kosmetik, makanan, dan ada yang menawarkan perkhidmatan servis membaiki handphone, laptop, namun bagi penyelesaian masalah mereka iaitu tekanan jiwa, mereka mempunyai cadangan yang sama, ilmu yang sama untuk mendapatkan penyelesaian tersebut. Sebagai contoh, pengusaha dia menghadapi tekanan di mana dia mengalami kekurangan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan jualan mereka kerana akibat pandemik, dan pemilik peniaga B pula, mereka ada cadangan iaitu mereka menjual produk mereka daripada di atas talian. Oleh itu pemilik perniagaan B memberi cadangan kepada pemilik perniagaan A, ataupun pemilik perniagaan A melihat iktibar yang diambil oleh pemilik produk B mengenai mengatasi masalah mereka agar mereka tidak menghadapi tekanan jiwa dalam perniagaan mereka. Ilmu yang kedua adalah daripada permasalahan yang ada dalam proses penambahbaikan, pendapatan dan juga penyempurnaan masalah yang dihadapi tekanan jiwa. Dalam ruang lingkup ilmu, di mana kita boleh mengkaji sebuah masalah itu dengan kadar segera, di mana sekiranya masalah itu datang, kita dapat mengkaji, kita dapat menyelesaikannya dengan kadar segera agar tidak berlakunya tekanan jiwa, iaitu seorang usahawan tersebut perlu bertindak lebih cepat agar menyelesaikan masalah mereka agar tidak berlakunya bebanan masalah yang boleh menyebabkan mereka mengalami tekanan jiwa. Contohnya adalah juga sama dengan contoh yang pertama tadi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai semua, saya Vinita Muniandi dan nombor matrik saya adalah A19B096. Sekarang saya ingin present mengenai kaedah bagi isu tekanan hidup dalam kalangan usahawan muda UMK. Terdapat 10 kaedah iaitu bertenang, bernafas dengan dalam, berkata relaxlah atau tidak mengapa, beribadat, bercakap dengan seseorang, berurut, berehat dan mendengar muzik, beriadah, bersenam dan juga berfikiran positif. Setiap kali jika usahawan berasa stres, mereka haruslah bertenang dan kurangkan pemikiran negatif. Mereka harus melakukan latihan pernafasan yang boleh meningkatkan pertukaran oksigen yang akan mengurangkan ketegangan. Usahawan haruslah beribadat mengikut kepercayaan masing-masing yang akan memberi sokongan emosi dan boleh melegakan perasaan seseorang. Setiap usahawan muda UMK
perlu berkongsi masalah kerja atau pelajaran kepada seseorang, sama ada keluarga ataupun rakan-rakan mereka. Mereka dapat menolong kita dan mengurangkan tekanan hidup kita dalam apa jua masalah sekalipun. Tekanan berlaku disebabkan prasangka dan salah tafsir kita terhadap sesuatu situasi. Sebagai usahawan muda, kita harus berfikir secara positif di mana kebaikan dan keadaan positif kita, dan kita terus pergi ke hala tuju tersebut untuk meningkatkan pencapaian kita dan mengurangkan stres dalam kehidupan kita. Sebagai pelajaran UMK, kita perlu berfikiran positif untuk meningkatkan harga diri sendiri kita. Mereka harus belajar cara berfikiran positif kerana ia akan membantu kita menangani stres dan lebih berkesan. Dengan melakukan kaedah seperti, kesan fizikal dan tekanan akan dikurangkan. Tekanan di kalangan usahawan muda UMK perlu ditangani secara berterusan bagi memastikan kita sihat dari segi fizikal, emosi dan juga mental. Terima kasih. Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hanim binti Hasbullah. Nombor metrik number E19E0570. Saya ingin menerangkan apakah sumber permulaan ilmu bagi isu yang dikaji dan bagaimana. Terdapat dua jenis sumber permulaan ilmu, iaitu sumber premier dan sumber sekunder. Sumber premier merupakan maklumat asas yang diperolehi sendiri oleh penyelidik melalui temu bual, pemerhatian, analisis dokumen dan soal selidik. Manakala sumber sekunder ialah sumber maklumat yang diperoleh hasil tafsiran dan rumusan sumber. Ciri-ciri yang terdapat dalam sumber premier ialah merupakan penemuan baru atau ilmu pengetahuan baru, melaporkan penyelidikan yang asli, memberi ulasan baru atau interpretasi yang berbeza kepada ilmu pengetahuan yang terdahulu. Biasanya sumber premier ini sukar dicapai kerana tidak disusun atau disenarai dengan sempurna atau berada di merata tempat. Sumber-sumber ini ada yang diterbitkan dan ada yang tidak diterbitkan. Contoh sumber premier yang diterbitkan ialah terbitan berkala, terbitan bersiri atau jurnal. Laporan penyelidikan, penerbitan kerajaan atau penerbitan rasmi. Bagi sumber sekunder terdiri daripada bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan, bahan bertulis, maklumat yang telah dicatatkan di tempat yang lain. Sumber ini merangkumi majalah, jurnal, akhbar, risalah dan laporan tahunan dan blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Abdul Rosli. Saya daripada kumpulan FKP 2. Saya ingin membahas tentang tajuk saya, iaitu apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan. Okey, sumber yang pertama adalah kegagalan. Ini kerana untuk menjadi seorang usahawan bukanlah satu perkara yang mudah. Banyak kegagalan yang akan dihadapi sebelum seseorang itu berjaya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey, kegagalan inilah akan menyebabkan seorang usahawan itu mempunyai berada dalam keadaan tertekan. Okey, seterusnya adalah kekurangan sumber. Kekurangan sumber juga berkaitan dengan usaha untuk mencapai sesuatu. Contohnya, seorang usahawan yang ingin membeli kereta tetapi terpaksa memendamkan hasrat beliau kerana dia ada masalah kewangan dan perlu membentabilkan perniagaannya dahulu. Okey, seterusnya kaedah mengapa rasional mengapa kaedah tersebut digunakan adalah yang pertama, berinteraksi dengan seseorang. Okey, contohnya dengan cara ini kita dapat mengurangkan tekanan yang dirasai kerana apabila berkongsi masalah dengan seseorang yang lebih arif, kita akan rasa lebih tenang dan juga orang tersebut boleh memberikan pendapat dan juga cadangan bagaimana untuk kita keluar daripada tekanan yang dirasakan sekarang. Okey,
Okey, seterusnya adalah berfikiran positif. Kita akan tertekan jika selalu berfikiran negatif. Oleh itu, kita mestilah sentiasa berfikiran positif serta mengabaikan segala tomahan negatif yang dilemparkan oleh orang sekeliling kita, kerana perkataan negatif itu hanya akan membuatkan kita lebih teruk keadaan diri dalam keadaan tertekan. Jadi kita haruslah sentiasa berfikiran positif agar kita tidak akan terbawa-bawa dengan perasaan tertekan itu. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja daripada group FKP 2. Assalamualaikum.